Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5, pelajar ilmu wahyu dan sains, ingin membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Pembuktian Jenayah Zina menurut Perspektif Islam. Jom kenali ahli kumpulan kami. Kumpulan kami dianggotai oleh 7 orang yang mana telah diketuai oleh Muhammad Saddam Hadif bin Sazali sebagai ketua kumpulan, diikuti dengan 6 orang ahli kumpulan iaitu Ainul Mardiah binti Osman, Nur Aina binti Abdullah, Siti Aini Najwa binti Burhanuddin, Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Jasri, Suhaila binti Najib Partiban dan Sufi Hanani binti Omar. Zina ialah perlakuan yang sangat dilarang dalam agama Islam. Umumnya, zina adalah perbuatan memasukkan zakar ke dalam faraj wanita yang bukan isterinya yang sah. Secara konseptualnya, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, zina ialah suatu perbuatan keji antara kubul ataupun dubur. Di Malaysia, zina dapat didefinisikan sebagai suatu jenayah mengikut Seksyen 2 Enakmen Jenayah Syariah 1995, iaitu persetubuhan antara lelaki dan wanita tanpa perkahwinan yang sah. Status anak yang dilahirkan hasil daripada penzinaan dari sudut Islam adalah hukumnya tetap menjadi anak yang fitrah, iaitu suci tanpa dosa dan masih mendapatkan jaminan syurga sekiranya melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat beberapa kesan negatif kepada masyarakat yang mengamalkannya. Oleh itu, Islam memberikan solusi dalam membendung jenayah zina melalui hukuman hudud. Objektif kajian kami adalah untuk menjelaskan pembuktian jenayah zina dari sudut Islam dan sains serta menganalisis kesan jenayah zina ke atas pelaku zina dari perspektif sains kesihatan. Dapatan kajian kami yang pertama adalah pembuktian dari sudut agama iaitu Al-Iqrar dan Al-Syahadah serta pembuktian dari sudut sains iaitu Al-Qarinah. Pembuktian bagi jenayah zina menurut agama yang pertama adalah Al-Iqrar. Al-Iqrar merupakan pengakuan yang dilafazkan sendiri oleh orang yang berzina untuk mensabitkan perbuatannya berzina. Al-Iqrar atau pengakuan menjadi salah satu cara pembuktian jenayah zina menurut Islam berdasarkan dua peristiwa yang berlaku di zaman Rasulullah SAW, iaitu kisah Ma'iz bin Malik dan kisah seorang perempuan Al-Ghamidiyah. Kisah Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi An Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ma'iz bin Malik ahaqqun ma balaghani anka qala wa ma balaghaka anni qala balaghani annaka waqa'ta bi jariyati ali fulan qala na'am fashahida arba'a shahadat thumma amara bihi farujim. Maksudnya, sesungguhnya Nabi SAW bertanya kepada Ma'iz bin Malik, apakah benar berita yang sampai kepadaku mengenai dirimu itu? Beliau bertanya pula kepada Rasulullah SAW, berita apakah itu? Rasulullah SAW lalu menjawab dengan bersabda, aku mendengar bahawa kamu telah melakukan zina dengan seorang hamba perempuan si Fulan. Ma'iz bin Malik menjawab, memang benar. Bahkan beliau sendiri mengaku sehingga 4 kali bahawa beliau memang melakukan zina. Akhirnya, Rasulullah SAW memerintahkan supaya dilaksanakan hukuman rejam ke atasnya. Al-Iqrar atau pengakuan ini terikat dengan beberapa syarat untuk diterima pengakuan zina tersebut. Antaranya ialah yang pertama, orang yang mengaku mestilah seorang yang waras dan cukup umur iaitu baligh. Yang kedua, pengakuan mestilah dibuat melalui percakapan. Dan yang ketiga, pengakuan yang dibuat mestilah munasabah. Seterusnya, Al-Syahadah juga merupakan cara pembuktian jenayah zina menurut Islam. Al-Syahadah ialah kesaksian yang dilafazkan oleh saksi dalam suatu majlis kehakiman untuk mensabitkan perbuatan zina seseorang dengan memenuhi syarat-syarat penyaksian yang telah pun ditetapkan. Al-Syahadah ataupun penyaksian diterima sebagai salah satu pembuktian jenayah zina menurut Islam berdasarkan dalil daripada surah An-Nisa ayat 15. Berikut merupakan syarat-syarat yang melayakkan penyaksian seseorang itu diterima sebagai pembuktian jenayah zina tersebut telah pun berlaku. Orang yang membuat penyaksian itu mestilah yang pertama, baligh dan berakal, yang kedua, beragama Islam, yang ketiga, mempunyai panca indera yang sihat, yang keempat, berlaku adil, yang kelima, tidak prejudis dan berkepentingan, yang keenam, mempunyai bilangan yang cukup iaitu 4 orang saksi untuk tuduhan zina, dan yang ketujuh, keempat-empat saksi mestilah telah melihat dengan jelas perbuatan zina tersebut bersama-sama. Qarinah sebagai pembuktian zina. Apakah yang dimaksudkan dengan qarinah? Qarinah adalah tanda atau petunjuk yang dapat dibuktikan atau ditolak kewujudan sesuatu perkara.
Lalu, apakah hubung kait korinah dengan permasalahan zina? Contohnya di dalam kes di mana terdapat seseorang wanita kehamilan tanpa ikatan sah dengan sesiapa pun, secara umumnya kejadian tersebut dapat menjadi bukti bahawa telah berlakunya zina. Namun, penggunaan korinah dalam pembuktian zina ditolak kebanyakan mazhab atas dasar wujudnya syubhah dalam kes seperti yang saya katakan tadi. Dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang bermaksud, tolaklah hudud yang padanya ada keraguan. Beberapa penemuan sains pada hari ini telah berjaya meletakkan sesuatu keterangan pada tahap yakin atau tanpa keraguan yang munasabah seperti penemuan cap jari, ujian DNA, ujian darah dan lain-lain. Keadaan ini sebenarnya telah menambah dan memperkayakan kaedah pembuktian dalam Undang-Undang Keterangan Islam. Ia juga mengukuhkan kekuatan bukti seiring dengan kecanggihan jenayah. Dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 27, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa Dia mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dari ayat tersebut, penulis menghubungkan ayat tersebut dengan konsep DNA kerana DNA merupakan molekul yang terdiri dari unsur-unsur yang mati seperti unsur karbon, hidrogen, oksigen dan fosfat. Tetapi molekul tersebut dapat menggandakan dirinya melalui proses replikasi. Bahan-bahan untuk memulakan proses replikasi diperoleh oleh DNA melalui lingkungan luas seperti makanan, minuman, udara dan lain-lain. Terdapat beberapa cara moden untuk membuktikan berlakunya zina seperti aplikasi DNA dalam sains forensik. DNA yang dapat diuji dalam jenayah zina adalah melalui air mani, cap jari pada tempat yang disyaki berlakunya zina dan juga ujian darah. Ujian darah ini dilakukan melalui ujian paternity untuk membandingkan DNA anak dan bapa. Kaedah ini dapat mengesahkan hubungan antara bapa dan anak melalui hasil kromosom. Namun, korinah dalam pembuktian zina tidak dapat mendahului ikrar dan syahadah. Hal ini kerana korinah hanyalah sebagai pengukuh berlakunya sesuatu jenayah. Manakala, dapatan kedua dari kajian kami adalah kesan terhadap pelaku zina dari sudut sains kesihatan, iaitu penyakit jangkitan seksual seperti HIV, gonorrhea dan herpes. Saya akan menjelaskan tentang kesan jenayah zina terhadap pelaku zina dari sudut sains kesihatan. Kesannya adalah pelaku-pelaku zina tersebut berkemungkinan besar akan mendapat penyakit jangkitan seksual yang juga dikenali sebagai STI. STI adalah penyakit berjangkit melalui perhubungan seksual. Penyakit ini merebak melalui darah dan bendalur dalam tubuh badan. Cara penyakit ini berjangkit adalah menerusi aktiviti seksual yang tidak selamat tanpa langkah-langkah pencegahan sama ada melalui vagina, seks anal atau seks oral. Ia juga mampu berjangkit menerusi sentuhan fizikal seperti ciuman dan menyentuh kawasan yang dijangkiti. Bagi simptom dan jenis penyakit di bawah STI, saya akan menyerahkannya kepada sahabat saya. Seperti yang dikatakan oleh Aini, saya akan jelaskan tentang simptom dan juga jenis penyakit terhadap perilaku zina. Antara simptom STI adalah sakit atau rasa tak selesa sewaktu melakukan hubungan atau buang air kecil, sakit bengkak atau ruam pada kemaluan, punggung, peha dan mulut, bahan buangan pelik atau keluar darah dari kemaluan, testikel sakit dan membengkak, berasa gatal di dalam atau sekitar kemaluan. STI ini merangkumi pelbagai jenis penyakit yang terhasil dari zina, antaranya HIV. HIV akan merosakkan sistem imunisasi dan juga meningkatkan risiko untuk dijangkiti virus atau bakteria lain. Jika perilaku zina yang dijangkiti HIV ini tidak mendapatkan rawatan segera, ianya boleh mengakibatkan HIV tahap 3 ataupun AIDS. Selain itu, penyakit gonorrhea juga antara salah satu kesan zina. Kebiasaannya pesakit tidak menunjukkan sebarang simptom, namun jika ada, antaranya ialah bahan yang keluar dari kemaluan berwarna putih, kuning dan juga hijau. Yang kedua, sakit atau berasa tak selesa sewaktu melakukan hubungan atau ketika buang air kecil. Akhir sekali, kerap buang air kecil. Seterusnya, herpes. Terdapat dua jenis herpes iaitu HSV1 dan juga HSV2. Penyakit ini tersebar melalui hubungan seksual dan kebiasaannya HSV1 melalui oral dan juga HSV2 melalui alat kelamin. Simptom yang paling biasa adalah pembentukan di sekitar mulut. Sebagai kesimpulannya, jenayah zina merupakan jenayah yang berat serta merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, menuduh seseorang melakukan perbuatan zina tanpa sebarang bukti juga merupakan suatu perbuatan yang turut dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh hal yang demikian, al-iqrar, al-syahadah dan qarinah
merupakan elemen yang perlu dibuktikan oleh suatu pihak apabila menuduh seseorang berzina. Ibnu Al-Qayyim menyatakan bahawa dalam semua persoalan, syariah Islam bertujuan untuk menjelaskan kebenaran walau dengan apa cara sekalipun, dan tidak akan menolak apa-apa sekalipun, dan tidak akan menolak apa-apa kebenaran apabila ada dalil yang jelas mengenainya. Hal ini menunjukkan bahawa pembuktian kepada suatu tuduhan merupakan faktor penting sebelum menjatuhkan sebarang hukuman ke atas tertuduh.